إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat, alhamdulillah ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini kita dapat sama-sama bertemu kembali untuk menyambung kuliah tadabbur hajah fauziah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sikit sebanyak menjadi amal jariah buat beliau. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin. Dia mati anak Adam, amalan dia terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah yang berterusan, yang mengalir, yang terus dimanfaatkan. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, iaitu anak soleh yang mendoakannya. Itulah bahagian kita yang masih kekal, yang masih berjalan daripada perkara yang kita buat di dunia dulu, iaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat dan juga anak soleh yang mendoakan. Jadi itu semua adalah harta kita yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ia termasuklah daripada apa yang kita usahakan ni buat orang-orang yang telah pun meninggalkan kita, dan yang kita lakukan ni adalah hasil daripada sumbangan-sumbangan orang terdahulu, dan ini semua termasuklah amal jariah buat mereka yang pasti sampai di sisi mereka, insya-Allah. Jadi hari ini kita menyambung satu ayat lagi, iaitu surah Al-Asri. Itu bahagian yang kedua, ayat 3 ni bahagian kedua. Jadi sebelum ni kita mula baca dulu daripada awal surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di surah ni Allah memulakan dengan sumpah kepada masa yang kita dah pun lepaskan, iaitu tentang umur kita, tentang sesuatu yang sedang terus berjalan dan semakin berkurangan, dan kita sedang diperahkan untuk menghasilkan sesuatu untuk kita bawa pulang, dan juga waktu yang sangat suntuk, waktu asar yang dah nak masuk ke malam, maka manusia perlu bergegas melakukan sesuatu sebelum waktunya tamat. Jadi wal asri, demi sesuatu yang amat penting, iaitu masa umur. Umur dan waktu yang sangat suntuk. Kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu al-insan lafi khusr, benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Jadi fi khusrin, segala aspeknya rugi.
segala modal yang Allah beri, segala uh, apa dia? Material, anggota badan dan semua yang Allah berikan dalam kerugian. Mata dia yang Allah beri ni, mata dia pun merugikan dia. Mulut yang Allah beri ni, mulut dia pun bukannya untungkan dia, rugikan dia juga. Telinga dia, semua je rugikan dia. Jadi tak ada satu pun yang apa yang Allah berikan dia menguntungkan dia, malah membeban dan merugikan dia. Seluruhnya tenggelam dalam kerugian. Jadi inilah hakikat yang Allah beritahu dulu sebagai penekanan awal agar manusia tidak merasa apa dia? Merasa apa? Selesa dan terus lena dan lalai dalam kehidupan dia. Dan Allah nak agar mereka bangkit melakukan sesuatu agar tak menjadi golongan yang rugi ni. Dan sudah pasti rugi yang Allah maksudkan bukan rugi dekat mana? Bukan rugi dekat dunia. Kan? Bukan rugi di dunia. Sebab di dunia ni tak ada ruginya. Siapa yang merasa rugi kehilangan dunia ni, itu hanyalah ciri-ciri siapa? Ciri siapa yang orang rasa rugi kehilangan dunia? Ciri-ciri orang kafir. Ciri-ciri orang kafir. Mereka memang dihiaskan dunia ni. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, apa kata? Cuba tengok surah 2 ayat 212. Surah Baqarah ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Telah diperindahkan bagi orang-orang yang melakukan kekufuran di muka bumi ini kehidupan dunia mereka oleh akan kehidupan dunia. Jadi memang Allah telah pun menetapkan dunia ini memang dipandang indah oleh siapa? Orang yang cintakan dunia. Dan wa yaskhuruna minal ladzina amanu, dan mereka akan memandang dan mereka meremehkan, memandang rendah kepada orang yang cintakan akhirat, iaitu orang-orang yang beriman. Walladzina taqau, sedangkan orang-orang yang beriman ini yang cinta ke akhirat lalu mereka bertakwa kepada Allah, memelihara dirinya sebenar-benarnya, nanti fauqahum, berada kedudukan lebih tinggi daripada mereka ni sebenarnya. Kat dunia memang nampak macam ni lah. Bila? Yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti, hari kebangkitan nanti baru jelas siapa sebenarnya yang mulia, siapa sebenarnya yang hina. Jadi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah dialah yang memberikan rezekinya, memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan. Jadi Allah ni nak beri rezeki tanpa batas, tapi kepada orang yang Allah nak saja. Siapa?
Allah nak bagi rezeki tanpa batas kepada orang yang Allah nak je. Siapa orang yang Allah nak beri rezeki tanpa batas? Orang yang beriman dan bertakwa. Kat mana Allah bagi? Rezeki tanpa batas. Saya beriman dan bertakwa, ya Allah berilah saya rezeki tanpa batas. Durian bersepah-sepah kat rumah. Allah bagi kan. Durian runtuh je. Kalau kat dunia ni. Sebenarnya dia jadi seronok ke tak seronok? Takut? Apa dia? Macam mana? Balik-balik jadi emas berlonggok-longgok macam mana? Okey tak? Pening. Dia ada sekitar dalam Quran dia sebut ghairi hisab, maknanya apa tempat yang tak ada batas. Dunia ni dia macam mana pun terbatas ke tak? Batas. Boleh banyak mana kita boleh makan durian? Sebiji, 2 biji, 3 biji, banyak. Lalah siapa yang dapat? Orang juga dapat kan? Contohnya. Jadi dan berapa lama kita boleh makan pun? Mati. Jadi rezeki tanpa batas maksud dia apa? Syurga tu. Dan syurga hanya Allah bagi kat siapa saja. Orang beriman dan takwa ni lah ni. Itulah maksud dia. Jadi rezeki ni kadang-kadang kita nampak rezeki kat dunia saja. Kita lupa rezeki yang kekal nanti yang kita nak rebut kat mana? Itu rezeki tanpa batas. Kat dunia ni rezeki faham rezeki dunia untuk apa? Rezeki yang Allah bagi kat dunia untuk apa? Tak nampak ni, dia belajar surah Al-As ni. Rezeki kat dunia ni untuk diperah. Kan? Wal asri kan? Sebagai modal nak dapat rezeki tanpa batas tu. Malangnya dia pergi makan rezeki ni habis kan. Dia lupa nak guna rezeki ni untuk generate rezeki sampai batas kat akhir. Itulah tujuan dia. Faham tak? Jadi gunakan benda yang terbatas sekejap ni untuk dapat yang tanpa batas nanti. Sabarlah. Faham tak? Itulah sepatutnya difikirkan. Sebab itu Allah suruh infak antaranya kan. Faham ini maksud dia. Sebab itu dalam surah surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Dia baca ayat 1, 2, 3. Jadi nak dapat memahami hal ini, sebab itulah kita tak dapat tidak Allah utus Nabi dan hantarkan wahyu ini supaya manusia terbuka minda dia, mengetahui hakikat sebenar yang dipatut gunakan untuk apa, untuk dapat apa, nak dapat rezeki yang mana satu yang dipatut kejar. Dan hanya yang boleh mengubah minda manusia hanyalah wahyu ni. Sebab tu Allah utus Nabi ni untuk selamatkan manusia daripada minda yang gelap tadi, yang dia guna rezeki untuk sekadar untuk dapat rezeki yang terbatas ni saja. Dia lupa nak kejar rezeki itu. Cuba tengok surah Ibrahim ayat 1. Surah 14 ayat 1. Satu hingga 3 nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap. Semua dah buka? Ada yang masih buka lagi, tak apa. Muka surat berapa? Bagi kita muka surat Kau dah jumpa? 255. Okey. Dah jumpa. Surah Ibrahim. Kalau rajin sikit kan Al-Quran ni. Kan sekarang ada yang apa? Tab yang boleh buat tu kan. Letak tepi ni untuk ni surah Ibrahim. Terus buka Boleh juga. Tapi jenuh juga nak buat tu. So anak buat kan. So cucu buat. Okay, surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.
Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ini sebuah kitab. Kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad, kitab yang penuh berkat yang mengandungi panduan buat semua manusia, yang dengan tujuan litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, supaya engkau wahai Muhammad menerusi wahyu yang Allah beri inilah engkau dapat apa? Mengeluarkan manusia. Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, daripada apa maksud dia? Ini majazi ni, majaz. Gelap. Apa kegelapan? Kegelapan dahulunya ada masyarakat itu dia melakukan kesyirikan dan mengajak kepada tauhid kepada Allah. Dulu hidup bergelumang dalam maksiat, lalu keluar daripada zulumat tersebut. Dulu hidup kiblat dia nampak di dunia je, semua yang digunakan untuk merugikan diri dia. Lalu dia keluar daripada zulumat tu untuk mengejar apa? Akhirat. Jadi yang dapat kenalkan tu, yang dapat keluarkan daripada zon gelap tadi, apa dia? Yang dapat keluarkan kita daripada zon gelap pemikiran kita tu, yang kita tak perasan pun. Dia duduk dalam gelap, dia tak tahu dia sedang dalam bahaya. Yang dapat keluarkan adalah cahaya. Apa cahaya yang Allah bagi ni? Ya, Al-Quran lah. Dan dengan Allah utus Nabi SAW untuk terangkan Quran ni. Dan itulah jalannya. Sebab itulah Allah kata biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dan manusia dapat keluar daripada gelap kepada terang itu pun, macam mana pun akhirnya, semuanya dengan izin siapa? Dengan izin daripada Tuhan mereka, iaitu izin Allah. Dan izin daripada Allah. Kenapa macam tu? Jadi Nabi bawa Quran ni, cahaya ni. Dan Nabi sendiri menerangi umatnya dengan cahaya daripada wahyu ni. Namun semua tak yang Nabi sampaikan cahaya ni dapat? Tak. Allah memilih juga. Macam mana pun berdasarkan pengetahuan Allah terhadap hati-hati manusia yang benar-benar ni, ikhlas ni. Jadi betul Allah kata penutup dia biizni rabbihim. Semuanya dengan izin Tuhan mereka juga. Jadi kita kena ingat itulah. Menuju ke jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi zulumat tadi apa dia? Manusia ni guna rezeki ni rupanya untuk merugikan diri dia, kepada dia guna rezeki ni untuk mendapat rezeki yang tanpa batal. Macam mana jalan nak tahu? Quran lah yang beritahu. Baik, ayat yang kedua. Apakah jalan maha perkasa lagi maha terpuji? Iaitu jalan menuju kepada Allah. Bertemu dengan Allah dalam keadaan salim, selamat. Ayat kedua kita baca, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Di Allah lah Tuhan yang miliknya lah segala apa yang ada di petala langit dan segala apa yang ada di bumi. Maka dialah yang berikan Nabi ni apa? Al-Quran ni, kitab ni, wahyu ni, untuk menyampaikan manusia kepadanya dalam keadaan diredainya, bukan dalam keadaan Allah murka. Dan siapa golongan yang Allah murka dan Allah celakakan? Allah kata dalam ayat seterusnya, wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir ini, daripada azab yang amat dahsyat. Siapakah dia? Apa ciri dia?
Apa ciri kafirin dalam ayat ni? Kadang-kadang kita nampak kafir ini macam mana? Sekarang kita tahu sifat dia. Agar sifat kita tak menyamai mereka. Tadi sifat dia Allah gambarkan apa dia? Mereka ni dihiaskan dunia sampai dia cinta tu. Akhirnya orang-orang yang cinta akhirat dia diremehkan. Dipandang ini jalan yang tak betul lah. Baik, dalam ayat yang ketiga ini ciri-ciri orang kafir Allah sebut. Sambung. Siapakah orang-orang yang kafir yang mendapat azab yang dahsyat ini? Jadi badal dia allazina tu badal kepada al-kafirin. Sambung baca. Allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Siapakah orang-orang yang ingkar yang dapat azab yang dahsyat ini? Iaitu ciri-cirinya, sifat-sifatnya ialah mereka orang yang yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Lebih mencintai kehidupan dunia berbanding akhirat. Dan wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang manusia ini daripada jalan Allah, jalan akhirat ni. Dan wa yabghunaha 'iwaja, dan mereka menjadikan jalan yang lurus. Manusia sepatutnya hidup dia tadi gunakan semua untuk sampai jalan akhirat dengan selamat. Tiba-tiba antara mereka ni akhirnya apa? Innal insana lafi khus, semuanya rugi. Inilah yang berlaku. Jadi cintakan dunia alal akhirah. Jadi sebab Quran ni dia ajar kita jalan akhirat tu. Jadi dia berlawan dengan cita-cita orang yang cintakan dunia, dia tak akan sama. Jadi dia tak boleh. Dia tak akan pernah bersatu pun. Jadi ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka inilah orang yang berada dalam kesesatan yang amat jauh. Sebab tu Allah gambarkan bila kita nak ajar je, contohnya Quran ni akan ada yang, cuba tengok dalam surah 10 ayat 15. Ni dia orang yang cintakan akhirat, cintakan dunia. Sikap dia antaranya, ni orang yang kafir yang Allah kata celaka, rugi. 10 ayat 15. Sepuluh ayat 15 muka surat 210. Muka surat 210. Ayat atas sekali rasanya. Buka je muka surat 210, tengok ayat atas sekali. Ayat mula-mula. Ni sambungan ni, ciri tentang siapa? Orang-orang yang ingkar, yang cinta dunia tadi kan. Memang dihiaskan dunia. Akhirnya itu dia punya matlamat utama. Memang dia tak boleh terima ni. Memang dia akan tolak. Berlawanan dengan cita-citanya. Dan dia rasa ini merugikan. Apa yang Quran bawa ni merugikan matlamat saya. Faham tak? Apa gagasan yang dibawa oleh ni, dan yang wahyu yang Nabi bawa ni merugikan cita-cita mereka. Sebab tu tak boleh jadi. Kalau biarkan, kami akan rugi. Sebab itu dia akan banyak, dia akan lakukan macam-macam. Cuba tengok. Jadi ayat 15. Wa idza tutla alaihim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ.
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan Quran, dan bukan saja baca, tapi apa? Bayinat. Faham? Kalau baca saja tak adalah apalah, okeylah dengar sekadar halu telinga. Tapi bayinat ni apa? Ini yang masalah. Bila dia beri penjelasan, maka ada jiwa-jiwa yang akan berubah. Ini yang ditakuti. Bila kita faham, maka muncul kekuatan kan. Cinta akhirat tu bila sampai masuk dalam jiwa, orang-orang yang matlamat dia tadi yang dunia ni apa jadi? Berlaku pertembungan besar. Sebab itulah bila dibacakan ayat-ayat kami, bayinat dengan itu penjelasan ni. Apa berlaku? Qalal ladzin, ada tiga kat situ. Qalal ladzina la yarjuna liqa'ana. Akan berkatalah orang yang tak mahu pertemuan dengan kami ni, dia tak harapkan pun. Kan? Dia hidup dia tadi apa? Dunia tadi istahabbuna hayatud dunia alal akhirah. Dia tak nampak hal tu. Jadi apa berlaku? Na'ti bi Qur'anin ghairi haza, bawalah bacaan lain yang ni. Yang ni tak kena dengan apa yang kami punya selera, kami punya cita-cita, kami punya ni faham? Dan au badilu, atau tukar yang lain lah, yang sesuai sikit, yang kena sikit. Boleh ke macam tu? Ini gambaran dia. Qul, apa Allah perintah Nabi untuk ucapkan? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Rasulku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku boleh menukar, bawa yang lain atau menggantikannya. Ikut min tilqa'i nafsi, ikut suka aku je. Ini bukannya atas diri sendiri, tapi arahan daripada Allah. Quran ni. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak lain hanyalah ikut apa yang diwahyukan kepada aku. Dan inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut sekiranya aku menderhaka. Dengan apa? Aku ubah, aku tukar yang lain, aku ikut apa yang kamu nak, maka aku akan dapat apa? Aku sedang dahaga Tuhanku jika dibuat demikian. Dan aku akan dapat azab pada hari yang sangat dahsyat. Cuba tengok ayat 16 pula. Kemudian apa lagi Nabi beritahu pada orang-orang yang ingkar ni, yang cintakan dunia ni. Sambung ayat 16. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum. Wala adrakum bih. Faqad labithtu fikum umuran min qablih. Afala ta'qilun. Qul, katakanlah wahai Rasulku, wahai Muhammad, kalaulah Allah menghendaki, ma tatalautuhu aku alaikum, tidaklah aku baca benda ni kepada kamu. Wala adrakum bih, dan aku pun tentu tidak menyampaikan mengetahuinya, memberitahu yang kepada kamu dengannya. Sedangkan aku telah tinggal kepada kamu lama masanya dari sebelum ini.
Tidakkah kamu berfikir? Jadinya Quran ini bukanlah apa dia? Maksudnya kehendak Nabi sendiri menyampaikan, melainkan semua yang atas perintah daripada Allah. Jadi inilah pertembungan di antara dua ni, iaitu zulmat dan nur. Faham? Kegelapan dan cahaya. Jadi Quran ni akan sentiasa dihalang oleh orang-orang yang cintakan dunia ni. Sebab itu dalam surah 43. Jadi hakikatnya dalam utama dia siapa? Syaitan sendiri ya. Dalam surah 43 ayat 36. 43 ayat 36 hingga 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan orang siapa yang berpaling, yang tidak merendahkan peringatan daripada Allah yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami akan hadirkan untuknya, pasangkan, lekatkan pada dia syaitan. Dan syaitan pula fahuwa lahu qarin. Qarin maknanya kembar. Kembar. Dia demam, yang ni pun demam. Kan? Tahu? Dia ni suka durian, yang tu pun suka juga. Itulah qarin, macam itulah. Dia suka apa lagi? Sama je, dia bukan sama, dia ni macam tu. Dia dekat-dekat, dia sama. Itulah qarin sampai tu, penasihat maknanya. Jadi apa syaitan suka, dia pun suka. Apa syaitan tak suka, dia pun tak suka. Syaitan tak suka Quran, dia pun tak suka. Syaitan rimas dengan Quran ni, rasa halal, tak best. Dia pun sama juga. Syaitan suruh suka apa? Hiburan, dia pun suka juga. Lebih daripada tu. Faham tak? Itulah qarin. Jadi dia macam kembar. Faham? Seiras tu sama aje. Jadi perangai dia dah sama dah. Pertama Allah kata nuqayyid lahu. Allah pasangkan, lekatkan. Apa punca dia? Sebab dia jauh daripada tak pedulikan Al-Quran ni, peringatan Allah. Tak pedulikan wahyu yang Nabi bawa ni. Itulah punca dia. Maka Allah pasangkan dia, syaitan tadi, dan syaitan tu pula akhirnya apa dia? Jadi pasangan kembar dia, qarin dia. Jadi tak payah nak tunggu apa? Kita kata dulu saka lah kan. Macam-macam lah kan. Tinggalkan nenek moyang, tak payah. Tinggalkan Quran je, banyak dah. Jangan bimbang lah. Banyak dah qarin yang melekat-lekat tu. Dia tak payah nak tengok pun. Dia tengok perangai saja cukup lah. Kalau kita tak suka ni, rimas dengan ni kan, bermalasan dengan ni, sedangkan Quran yang kita nak bawa balik kan, dan tanpa rasa bimbang pun kita tinggalkan dia, itu tanda dia sama, itulah dia. Jadi dia memang halang kita daripada apa yang Nabi nak kita suka. Dia akan buat kita
tak suka. Baik. Dan apa yang dia buat itu dalam keadaan kita pun rasa apa dia? Itulah kita sendiri. Faham? Itu dalam ayat yang seterusnya, wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sungguhnya mereka ini syaitan-syaitan benar-benar menghalang mereka daripada jalan Allah yang lurus, iaitu Quran ni. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka menyangka mereka kekal berada di atas petunjuk, sedangkan dah jauh daripada petunjuk dah. Baik. Jadi itulah sebab itu dalam surah Al-Asri ni, selanjutnya setelah kita beriman, balik pada surah kita kita nak bincang bahagian yang seterusnya. Setelah Allah menyatakan tentang sebuah modal besar demi masa kan, umur, sesuatu yang sedang kita diperahkan untuk hasilkan sesuatu yang baik untuk kita nanti. Sesungguhnya manusia semua dalam kerugian, kecuali apa? Maka kita kena lakukan 4 perkara ni. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beriman kepada perkara yang ghaib. Kita dah bincang tentang iman ni, sumbernya, jalan mana yang perlu kita ikuti, bagaimana jalan memahami iman, apakah jalan dia semua. Dan wa amilu solihat, dan beramal soleh. Jadi iman bukan hanya dengan ucapan. Ramai orang yang berucap tentang iman namun dicela oleh Allah, sebagaimana golongan yang Allah sebut dalam surah 2. Cuba tengok ayat yang ke-8. Surah 2 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi wa minan nas, dan ada sebahagian manusia yang dia berkata apa? Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Cukup tak ucapan? Tak. Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka bukan orang-orang yang beriman. Dalam surah yang lain, kita buka surah Al-Ankabut ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Surah 29.
Surah 29 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Jadi tadi Allah kata apa? Surah 2 ayat 8. Dan sebagai manusia yang dia ucap, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi belum bukti lagi. Allah kata, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Mereka nak tipu Allah dengan ucapan mereka. Dan orang-orang beriman. Dan antaranya bukti je dalam ayat ni pula. Allah kata, dan ada sebagian manusia dia ucapkan, kami beriman kepada Allah. Tiba-tiba bila dia diuji. Uzia ni mana benda yang dia tak suka, disakiti. Pada jalan Allah ni. Ini ciri-ciri orang munafik lah. Lalu ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Mereka menjadikan apa dia? Ujian dari manusia itu seperti macam dah kena azab Allah je. Tak. Sedangkan ujian manusia ni sama manusia ni ialah untuk apa? Yalah, ujian kita berperang contohnya Nabi berdakwah dan Nabi menghadapi ujian sesama manusia. Kan? Ada yang akan nak bunuh dia, ada yang tak suka dia macam-macam. Itu semua adalah sebagai bagi orang beriman apa dia? Beriman patutnya dia rasa apa? Redha. Lagi? Nabi Musa. Kan? Diuji dengan Fir'aun. Macam mana? Dia akan rasa apa? Dia akan bertambah yakin dengan Allah bagi orang beriman ni bertambah yakin. Inilah sifat dia. Jadi kerja kita menyampaikan apa yang Allah perintahkan dan manusia ni nak menerima itu bukan kerja kita sebenarnya. Jadi bertambahlah menambahkan kesabaran dan keyakinan sepatutnya. Tapi golongan ni apa? Dia jadikan ujian manusia itu sebagai satu azab untuk dia dan sehinggalah akhirnya apa? Dia keluar daripada jalan. Dia tak sanggup buat. Sebab apa? Tujuan dia buat ni nak dapatkan apa? Tak. Orang yang macam ni kan, dia kata gangguan manusia ni macam azab Tuhan dah. Maksudnya, nampak tak? Saya nak bagi nampak sikit je. Yelah, uji kesabaran tu bukan azab Tuhan lah. Bila sebut azab Allah maknanya apa? Bila sebut azab Allah maknanya apa? Bila sebut azab Allah maknanya dah limit dah tu. Maknanya apa? Sekali kena uji je, dia terus putus asa dah. Tak payah. Maknanya sebenarnya dia bukan betul-betul nak buat perintah Allah tu. Faham tak? Dia buat tu sebab nak dapat habuan yang sepatutnya. Bila tak dapat jawapan, dia buat apa? Dia apa? Tak payahlah. Faham? Macam tu. Saya mengajar kan. Sebab nak ramai orang suka. Satu masa orang suka, saya pun stop. Maknanya tanda selama ni saya buat sebab siapa? Ya, sebab manusia tu. Tapi bila kena ganggu dengan manusia, faham tak? Kalau dia buat untuk Allah, faham? Dia rasa macam ini dah azab Tuhan lah. Macam tu pula dah. Tak, dia bukan macam tu. Faham? Ini ayat ni untuk siapa? Untuk kita semua lah. Kalau betul kamu beriman, kena fitnah manusia ni ganggu ni, apa masalah? Menambahkan darjat, tambah kesabaran, tambah iman, keyakinan. Tapi orang macam ni tak. Faham tak?
Sebab sebenarnya dia nak benda lain. Itulah tanda dia. Nampak tanda kat situ. Faham? Dia lebih takut manusia berbanding takut azab Allah sebenarnya. Nampak tak? Jadi dia jadikan azab manusia, fitnah manusia macam azab Allah. Sedangkan dia lebih takut, patutnya lebih takut azab Allah. Okey. Jadi akhirnya apa berlaku? Dan Allah kata wala in jaa nasrun min rabbika, dan sekiranya apa yang mereka buat tu dapat pertolongan Tuhan. Allah pun tolong dia. Baru dia kata apa? La yaqulunna inna kunna ma'akum. Kami memang sama dengan kamu. Kalau dapat sesuatu yang sesuai dengan dia, ketika dia buat jalan Allah tu, kan? Dia seronok. Jadi Allah kata awalaisallaha bi'alam. Dia nak tipu Allah dengan keadaan ni. Adakah bukankah Allah itu lebih tahu apa yang ada dalam hati-hati orang sekalian alam. Allah tahu hakikatnya sebenarnya macam mana. Dalam surah 22 pula. Al-Ankabut tadi kan? 22. Ayat yang ke-11. Sama, ni semuanya sama ayat ni. Baik, kita kena baca tiga-tiga bentuk ayat ni nak bagi faham. Iman bukan hanya dengan ucapan. Dan bukan hanya dengan perbuatan sekali buat je, tak. Dia berterusan, iman kita berterusan diuji. Surah 22 ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Jumpa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan ada sebagian manusia tadi apa yang dia cakap dia beriman tapi dia tak beriman. Yang dia kata dia beriman kepada Allah tapi bila Allah uji dia, tiba-tiba apa? Mana bukti dia beriman, tak ada, kan? Ujian manusia dia anggap macam dah azab Allah dah kat dia. Tak. Dan yang ni pula apa? Wa minan nasi may ya'budullah. Ada manusia yang dia ibadah kepada Allah. Dia kata dia beriman dan dia pun buat amal soleh tu. Kan? Tapi ala harfin. Maknanya apa? Ala harfin sekadar di pinggiran. Macam nama lagu pula dah. Faham tak? Di pinggir. Di pinggir-pinggir. Faham? Di pinggir-pinggir. Harf ni maknanya apa? Harf. Kalau bahasa Arab tu, siapa belajar bahasa Arab dia senang nak adopt sikit. Kan? Dia kalimah ada berapa? Siapa ada basic sikit? Kalimah ada berapa jenis? Soalan basic ni. Kalimah ada berapa bahasa Arab? Ada tiga. Ada nama dia kalimah kata nama, fi'il, lagi harf. Nampak tak? Ni kata kalimah ni apa? Kalimah ni kita panggil kata lah. Kalimah ni kata atau perkataan. Kata isim, kalimatun ismun, kata nama. Kalimatun fi'lun, fi'il, apa dia? Fi'lun lah. Fi'il boleh bawah lah katanya. Apa dia? Kalimah fi'il, kata kerja. Kalimah harf,
kata kita kalau kita bahasa Melayu kita kata apa? Kata sendilah. Okey. Inilah kalimah. Kalimah yang lengkap yang mana? Ciri-ciri dia ada ciri-ciri ni. Isim ni apa? Kata yang mengandungi makna yang lengkap dan tak terikat dengan masa. Itu kata nama. Faham? Dia makna dia lengkap, maknanya dia boleh difahami dah dan dia tak perlukan masa. Contohnya saya sebut kipas. Kipas. Lengkap tak? Faham dah? Dapat tak maklumat tu sampai tak? Dah boleh tahu tayang apa benda tu? Tahu kan? Meja. Tahu kan? Kipas contohnya. Itu noun lah tu. Tapi itu yang pertama. Kata kerja pula. Kata yang mengandungi makna juga. Dan makna dia sampai juga lengkap. Tapi dia mesti terikat dengan masa. Contohnya. Berjalan. Dia telah pergi. Dia telah berjalan. Contohnya. Itu apa? Fi'il. Dia sedang makan. Kata kerja. Lengkap tak? Maklumat tu sampai tak? Sampailah tu. Kan? Tu perbuatan. Jadi ni lah dia. Kata kerja. Pekerjaan. Perbuatan. Okey. Sekarang ni yang ketiga pula. Kata sendi. Apa ni? Sendi. Contoh. Senang aja. Contohnya dan. 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 Lengkap tak? Dia sebut dan. Faham dah? Faham tak? Tak. Pada. Pada. Tu kata sendi tu. Faham dah? Maklumat saya sampai tak? Tak cukup kan? Kena sampaikan lagi kan? Jadi itulah kata sendi ni kalimah yang mengandungi makna tapi makna dia tak lengkap. Dan perlu diganding sama ada dengan fi'il ataupun dengan baru makna lengkap. Pada suatu hari. Contohnya. Kan? Dan. Sambunglah ayat. Macam tu. Faham? Inilah kata sendi. Jadi dia tak lengkap maksudnya kata sendi. Dia tak sempurna maknanya. Faham? Itulah maksud. Harf ni maknanya apa? Kata nama dia di pinggir-pinggir. Faham? Harf. Kan? Ni. Dan ada manusia yang dia beribadah kepada Tuhan. Tapi lengkap tak? Macam ni lah harf ni. Faham? Harfin. Ala harfin. Maknanya apa? Dalam keadaan tak sempurna sebenarnya hakikatnya. Apa bukti dia? Jadi keimanan dia tu, amal dia tu bukan ikhlas kerana Allah pun sebenarnya. Tak. Ada sebab lain. Betul Allah kata apa? Apa bukti dia Allah kata? Tengok ayat tu balik. Tengok ayat tu balik Saya baca. Fa in asabahu khairun ma'an nabih. Okey. Bila ibadah yang dia buat tadi tu kan mendapat apa dia? Kebaikan. Maka dia rasa apa? Ya, puas hati. Yes. Rupanya saya sedekah ni, kan? Lepas tu dapat pujian, orang suka pula. Semua akan kita, alhamdulillah saya dulu seronok nak buat lagi lah. Kan? Macam tu. Dan kemudian yang kedua, tengok. Wa in asabahu fitnatunin qalaba ala wajhi. Fitnah nas tadi lah, fitnah manusia lah. Bila dia buat tadi tu, sedekah dia buat baik tadi. Tapi dia diuji pula dah. Bukan menyebabkan orang suka contohnya kan. Apa jadi? In qalaba ala wajhi. Faham? Apa maksud dia? Mulalah dia berbolak balik dah. Jadi rupanya dia beramal dengan tujuan apa? Dia beribadah tu dengan tujuan apa? Nak dapat apa? Ya, nak dapat sesuatu untuk dunia dia lah. Tak kisahlah dalam bentuk apa pun. Jadi bukan macam tu. Ya. Jadi inilah ujian dalam iman kita. Dalam amal soleh kita ni. Ni ujian. Jadi Allah nak pembuktian sebenar-benarnya. Sebab tu akhirnya orang macam ni, akhirnya apa dia? Khasirad dunya wal akhirah. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Rugi. Dan dia takkan mampu untuk istiqamah dengan apa yang dia buat. Jadi zalika huwal khusranul mubin. Inilah cerita orang rugi. Jadi orang yang rugi ni bila kita faham dalam ayat wal asri tu, wal asri innal insana lafi khusr, orang yang tak buat amalan langsung ke, tak beribadah ke? Dalam ayat ni sebut tak orang dia buat ibadah tak? Tapi ibadah dia sempurna tak? Tak, itulah rugi maknanya. Beramai manusia yang rugi. Maknanya
Mungkin dia dah segunung ibadah masa awal, tapi saat akhir rupanya dia tak istiqamah dan dia mati. Rugi tak? Rugi, macam tu. Mungkin dia buat macam-macam kebaikan kepada Allah, tapi rupanya di akhirat nanti dia muflis. Rupanya dia umpat orang, rupanya dia sakiti orang, difitnah orang. Akhirnya semua amalan dia pindah ke siapa? Dekat orang tu. Kalau tak cukup amalan, dosa orang pula pindah dekat dia. Itu juga rugi. Dan boleh jadi dia buat amalan semua disanjung manusia, semua orang suka dia. Tapi rupanya dia buat sebab nak sanjungan. Akhirnya sampai ke Allah, Allah tak terima. Kamu buat sebab bukan untuk aku. Akhirnya dia rugi. Itulah rugi. Faham? Bukan sekadar tak buat amalan langsung pun rugilah. Tapi ada ramai orang yang buat amalan pun tetap rugi. So jadi ini paling dahsyat sekali rugi dia. Ini jauh lebih rugi daripada kerugian yang lain. Kalau dia datang ke akhirat dalam keadaan dia tak ada amalan langsung, dan akhirnya dia pun diazab kan? Rugi tak? Ya, rugi, dia menyesal kenapa tak buat amalan. Okey. Tapi kalau dia datang ke akhirat dengan segunung amalan, tengok-tengok kena azab juga sama macam orang yang tak bawa amalan. Mana lagi rugi? Orang yang datang dengan segunung amalan, tengok-tengok dia duduk sebelah orang yang tak bawa amalan langsung tadi juga, kena azab juga. Mana lagi rugi? Yang tadi kena azab sebab tak ada amalan langsung. Tapi dia ni tengok sama juga kena azab. Sebelum ni banyak amalan, mana lagi rugi? Yang banyak amalan. Ada tak ayat yang ingatkan kita tu? Cuba kat surah 18. Surah 18. Ayat 103. Ayat 103. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Dia Allah beritahu. Allah suruh Nabi beritahu kita semua. Qul, katakanlah wahai Rasulku. Qul ya Rasuli. Qul ya Muhammad. Itu maksud dia. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apa maksud dia? Mahukah hal nunabbi'ukum, kami kabarkan. Nunabbi' tu maknanya, nabi tu maknanya cerita penting. Cerita paling, berita tergempar tu. Naba'a, sebab tu surah An-Naba' tu. Naba' tu sebetulnya berita besar yang tergempar, yang paling penting. Tak ada yang lebih penting daripada berita ni. Jadi salah satu berita penting ialah ni, kita kena tahu Allah khabar tentang orang yang akhsarina a'malan. Akhsari maknanya apa? Dia ada orang yang khasirin kan? Innal insana lafi khasirun kan? Dalam Quran tadi ada orang yang khasirun. Ini orang-orang yang rugi. Ada perkataan khusran tu rugi biasalah, rugi. Tapi Allah sebut ni akhsaruna ataupun akhsarina kan, dalam ayat tu akhsarina kan. Tapi saya sebut saya tulis akhsaruna sebab ni default. Dia punya asal dia waw. Bila dia berubah jadi ya tu sebab ada sebab. Okey. Jadi akhsaru maknanya apa? Ni orang-orang yang rugi, yang ni orang yang paling rugi.
Ni mana lagi dahsyat? Yang ni ya. Paling rugi sebab ada hamzah depan. Aksar rugi. Okey, asghar paling kecil. Saghir kecil. Asghar paling kecil. Kabir besar. Akbar paling besar. Faham? Jadi maukah kami beritakan kepada kamu tentang sifat-sifat keadaan ataupun keadaan orang yang paling rugi. Paling rugi apa? Dari sudut apa? Harta. Apa tu? Rugi apa? Ramai orang sekarang ni, kita hidup ni, kita dilatih untuk rasa rugi apa? Sedih kan? Bila tengok orang rumah besar, kita tak ada rumah. Oh, sedihnya. Dan kita rasa kita lah orang yang paling rugi. Dapat orang makan sedap, pergi, kita dapat. Tengok, bini pun kata, tengok suami aku ni miskin, kesian. Menyesal aku kahwin dengan dia. Rugi sangat. Macam tu ke? Dan kita dilatih untuk itu. Bila kita jauh daripada Quran, kan? Quran latih lain. Quran latih kita untuk pandang rugi ni dari sudut berbeza. Tapi bila dunia latih kita akan nampak rugi dari sudut yang tak apa-apa. Benda yang tak patut rugi pun kita rasa rugi sangat. Sedangkan Allah tak nak beritahu yang paling rugi, yang ni. Apa dia? Rugi apa? Sebab tu Allah kata, sama juga manusia nak lawan aksarun. Sebab tu, rugi apa? A'mal. Amalan. Apa ni? Ya. Amalan. Rugi amalan maksud dia. Amalan. Bukan rugi benda lain. Tak. Bukan rugi amwalan. Bukan lagi auladan. Bukan rugi tak ada anak ke. Tak. Ramai orang anak ada. Tapi merugikan dia juga. Membinasakan dia. Lagi rugi. Barangkali ada orang dia tak ada anak. Tapi dia sebab dia beriman dan amal soleh ni. Dia menjadi apa? Ramai pula anak-anak murid yang soleh pula. Tentang dia lagi tinggi daripada orang yang amat anak, tapi akhirnya rugikan dia. Tak, kan? Macam tu. Sebab dia nampak yang ni. Jadi, maukah aku beritakan kamu orang yang paling rugi apa? Ingat, rugi amalan. Ini yang penting untuk difikirkan. Okey? Sebab tu Allah suruh kita cari dalam surah Al-Mulk, apa dia? Allah uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu apa? Sama juga. Ini akhsaru, yang ni ahsanu. Ahsanu maknanya yang ahsanu pula yang paling baik. Tengok, paling baik pun manusia duk kejar yang paling baik apa? Paling baik. Semua kejar nak, sebab tu duk sibuk kan. Paling baik bisnes dia, paling baik penyokong dia, paling baik rupa dia, paling baik rumah dia, paling baik kereta dia, paling baik pangkat dia, anak dia semua paling baiklah tu. Dia canang-canang, dia suka tu, bangga tu. Tak, Allah tak suruh paling baik yang tu. Baik yang tu tak guna kalau kamu tak ada baik yang ni. Apa dia? Ahsanu amalan. Yang ni. Akhirnya dia lupa nak baik dan jadi paling baik dalam sudut yang ni. Dia lupa. Inilah besarnya Quran ajar kita. Jadi, apa dia? Allah sebut dalam ayat tu. Bila rugi itu berlaku? Rugi itu berlaku bila? Sekarang? Ya, jadi Allah sebut ayat yang seterusnya, saya baca ayat 104. Sambung alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu orang-orang yang dhalla apa? Telah sesat, telah sia-sia. Segala sa'yuhum, usaha penat lelah dia, kerja keras dia. Kerja keras mereka fil hayati dunya, ketika kehidupan dunia dulu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahawasanya mereka telah melakukan yang sebaik-baiknya. Jadi ada dua sudut. Pertama dari sudut orang yang
buat amalan dengan niat untuk dapat habuan dunia semata-mata tu. Faham? Maka akhirnya apa? Semua tu dia tinggalkan, tak dapat apa pun dia balik. Yang kedua, dia buat amalan tapi untuk akhirat. Niat dia. Tapi apa? Tak ikut peraturan yang ditetapkan Allah dan Rasul. Tak ikut peraturan yang ditetapkan dalam syariat, dalam Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Itulah. Sebab itulah syarat kat sini ada dua. Kat sini. Ni iman dan amal soleh ni. Masih bincangan yang ni kan. Di syurut, syarat-syarat kat sini, bahagian sini ni tulis syurut qabul ibadah. Apa maksud dia? Syarat-syarat diterima ibadah. Pertama, ikhlasul lillah. Ikhlas kerana Allah ni mesti jaga ni. Dalam surah 98 ayat yang ke-5 Allah perintah kita untuk jaga ni. Surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka ini semua, kita semua diperintahkan untuk ibadah ya, buat ibadah kepada Allah, benar. Tapi apa? Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan ketaatan ibadah tersebut. Ini syarat pertama. Dalam hadis Nabi dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batuya bihi wajhuh. Nak ambil hadis tu lah. Salin sikit satu hadis. Hadis Nabi. Okey. Salin hadis tu. Syarat pertama ibadah kita diterima Allah.
Dah. Okay, auzubillah auzubillah. Baca hadis ni ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Jadi mudah-mudahan ni kita jaga sungguh-sungguh lah. Allah, apa Nabi kata? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, terjemahan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yakbalu minal amal, tidak menerima sesuatu amalan, tidak menerima sesuatu amalan illa, kecuali maka nalahu khalisan, yang dilakukan dengan ikhlas kerananya, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas kerananya, right? Dan demi mencari keredaannya, dan demi mencari keredaannya. Okey, dapat? Ulang balik. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, yang tu dapat tidak menerima sesuatu amalan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas kerananya. Itu besar sebabnya tu rujuk pada tu Allah kan, and tu besar, kerananya. Kemudian yang kedua, wa batughiya bihi wajhu, dan demi mencari wajhu tu wajahnya, maksudnya keredaannya, demi mencari keredaannya. Inilah dua syarat pertama. Ini syarat pertama untuk ibadah kita diterima. Ini yang pertama. Jadi asas dalam Quran apa dia? Surah tadi, surah 45. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din, itu. Ya, kita diperintah ibadah ya, tapi tak lain. Ibadah dengan apa? Ikhlas. Betul-betul ikhlas. Pertama dari sudut tak boleh macam masyarakat musyrikin Mekah, dia ibadah dekat Kaabah tu. Tapi dia ibadah kat mana? Kat berhala dia tu dulu. Kan? Baru sampai ke Kaabah tu. Tak. Satu, disyirikkan Tuhan, dia campur aduk. Satu lagi, ibadah nampak baik dah. Tak ada berhala semua. Tapi dibuat sebab manusia, sebab dapat sebab tujuan dunia. Tak dapat juga. Itu riak. Jadi itu membatalkan keikhlasan, menghapuskan, merugikan kita. Okey. Banyak lagi ayat Al-Quran yang lain lah. Tapi tak apa, cukup yang untuk asas ni. Yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah maknanya apa? Mengikut jalan Rasulullah. Mutaba'ah tu ikut. Mengikut jalan Rasulullah. Rasulullah ni sebagai uswatun hasanah, kan? Ikhlas tak cukup.
di syarat kedua ni mesti dicukupkan untuk yang pertama, baru tak sampai. Sebab bila kita ikhlas, kita buat kerana cinta Allah kan. Ya, saya ikhlas, saya buat ni kerana Allah lah, saya sayang Allah. Tapi tak ikut jalan Rasulullah, dia tak sampai. Sebab Allah bagi syarat. Dalam Quran Allah bagi syarat. Kamu cinta Allah, kamu buat ikhlas kerana Allah kan. Tapi syarat dia apa? Syarat dia dalam surah 3 ayat 31. Buka surah 3 ayat 31. Ni semua tahu ni. Pernah pakai ayat ni. Pernah pakai ayat ni jadi pengasih apa. Janganlah kalau boleh. Nasihat saya tak payah. Banyak ayat lain sebagai doa yang lebih tepat lah. Ada tak? Gaduh ke, suami isteri gaduh, hembus kat suami dia. Ada? Tak ada mujarab pula tu. Besok pagi suami terus sayang balik. Ada? Tak ada. Janganlah. Tak perlulah. Dulu kalau dah pernah tu istighfar lah. Tak payah pakai ayat ni, bukan untuk itu. Lebih tepat kita kena faham ayat ni apa dia sebenarnya. Okey, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf Ustaz, ada yang masih buka. Okey, tunggu jap. Buku surat berapa? 54. 54. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jadi kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jadi sama macam tadi Kul kan Allah beritahu. Jadi ni pun Allah SWT Nabi beritahu kepada kita semua. Jika kamu betul-betul cintakan Allah, kamu nak buat satu ni, ya nak ikhlaskan diri untuk Allah, betul. Dia cantik dah tu, dia elok dah. Tapi ada syarat lain pula. Tak boleh ikut jalan lain. Jalan apa kena buat? Fattabi'uni, maka ikutlah siapa aku ni? Aku ni siapa? Ya tu domir, domir mutakallim lah. Kan? Aku. Rasulullah. Kalau aku ni kita letak kat entiti lain, boleh? Aku ni saya lah. Boleh tak? Apa jadi? Apa jatuh kepada kita hukum? Boleh tak ke tak boleh? Tak boleh tu. Bahaya tak boleh. Faham? Aku ni Nabi maksud dia. Maka ikutlah aku, ikut Nabi tu. Faham ayat ni? Contohnya macam surah Yasin lah. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka. Ka tu engkau. Siapa engkau? Engkau tu siapa? Romel tu. Tafsiran dia siapa? Nabi. Kalau letak orang lain, dosa besar. Boleh kufur, jatuh kufur. Faham tak ni? Jadi fattabi'uni. Ni siapa? Nabi, Rasul kita. Muhammad ibnu Abdullah. Faham? Nabi Muhammad SAW tu. Itu akidah kita kena pegang betul-betul. Jadi sebab itulah saya sarankan, jadi ayat ni sebenarnya kita janganlah sewenang-wenang guna pula. Jadi kita pun nak cinta ada suka kat perempuan tu, kita pun baca ayat ni, kalau betul dia cinta Tuhan, dia ikut aku.
Dia kata dia ikut aku ni. Boleh tak? Ha? Dia guna ayat macam tu. Ini ayat ni betul tak? Ayat ni kan? Ayat apa panggil? Sebab tak faham. Jangan gunalah. Faham tak ni? Banyak doa Nabi betul-betul dalam Quran banyak. Gunakan. Tak apa. Itu memang doa. Dia punya mod dia mod doa. Guna. Memang terbaik Quran ni. Okey? Faham? Kalau pernah guna istighfar lah. Faham tu? Okey. Jadi ikutlah aku maknanya ikut jalan Nabi ni. Kenapa? Kenapa Nabi ni Allah sebutkan dia sebagai uswatun hasanah dalam ayat yang lain. Barulah Allah kata apa? Yuhibbukumullah. Nampak tak? Kalau tidak, kita hanya bertepuk sebelah tangan je. Kalau tak ikut jalan Nabi. Tak boleh. Tak dapat tidak. Begitulah. Bani Israel. Dia kata apa dia? Bani Israel dekat Madinah tu, masa Nabi dakwah. Dia kata kami ni pun beriman kepada Allah juga. Dia kata kami ni abna'ullah wa ibba'uh. Kami ni anak-anak Allah dan orang yang paling dicintai Tuhan. Kami dah paling banyak Nabi. Tengok, Tuhan sayang kami. Dia kata. Tapi dia tolak Nabi. Boleh terima tak? Tak, ya tak boleh. Macam itulah kita juga. Kita nak ikut Rasul ni jalan ni. Jadi kita tak dapat tidak kena ikut jalan Nabi. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tadi Aisyah dia kata apa? Ni satu lagi hadis ni, dua hadis ni saya bagi ni. Ni saya pernah bagi kot. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sahih Muslim ni, dalam Sahih Muslim. So kita baca man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Di raddun ni dia boleh jadi raddun atau mardudun. Itu orang yang buat itu akan ditolak ataupun amalan dia akan ditolak apa yang dilakukan tu. Jadi siapa yang ni apa dia maksud dia? Siapa yang melakukan amalan. Dia buat amalan. Laisa alaihi amruna, tapi bukannya di atasnya amruna apa? Arahan kami tak ada. Dalam arahan kami tak ada benda tu. Faham? Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka amalannya pula tertolak. Jadi dia buat amalan, tapi ada amalan yang bukan jalan Rasul, maka amalan tertolak. Ini satu lagi benda. Jadi dua benda ni syarat untuk diterima ibadah. Maka sebab itulah bila kita faham sini, beriman amal soleh ni memerlukan apa? Memerlukan ilmu yang jelas, kena belajar sumber dia, kena belajar Quran, kena tahu hadis Nabi. Betul tak? Kena banyak dengan kuliah dengan hujah-hujah yang jelas daripada Allah. Itulah tuntutan. Sebab tu Nabi wajibkan kita, bagi Muslim wajib belajar fardu ain ilmu dia. Quran ni kewajipan kita kena faham semua. Bukannya Quran ni macam kategori tertentu saja sebenarnya. Seboleh-bolehnya semua Muslim mesti mengetahui isi kandungan Quran. Kan? Dan tafsirannya yang benar. Jadi itulah usaha-usaha kita mudah ini dia jadi sebagai mana dalam ayat ni sambung tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi senang je kadang-kadang Allah mahu dosa. Apa dia syarat dia? Ikut jalan Rasul. Kadang-kadang tu kita buat kebaikan tu tak sempat nak istighfar, tapi dalam masa yang sama Allah ampun dosa-dosa kita sebab kita ikut jalan Nabi ni. Dan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat 32 kata apa? Qul atiullaha war rasul, dan
katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan sekiranya kamu berpaling, mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar, yang tak mahu mentaati Allah dan tak mahu mentaati Rasul. Dia bukan macam tu. Kadang-kadang salah satu pun cukup. Faham? Salah satu. Seolah maknanya bila tak taat Rasul, automatik sebenarnya tak taat Allah. Bila tak taat Allah, automatik maknanya tak taat Rasul. Tak ada perbezaannya. Sama saja. Dua-dua tu sama. Tak mungkin kita boleh taat Allah tanpa taat Rasul. Begitulah sebaliknya juga. Baik. Dan kita tak mungkin boleh faham Quran tanpa ilmu yang juga disampaikan Nabi lah, tanpa tafsiran yang benar, tanpa hadis-hadis Nabi ni juga kan. Jadi itu semua benda yang perlu kita ambil tahu. Baik, itulah maksud iman dan amal soleh yang kita kena tahu pertama. Dan sebab itulah bila kita faham macam ni, iman dan amal soleh mesti ada apa tadi? Tak akan dapat kefahaman ni tanpa ilmu, dan ilmu perlu dipelajari. Siapa nak sampaikan? Siapa nak pelajari tu? Kalau tak ada orang yang ajar, macam mana ilmu sampai? Sebab itulah ni, sekarang ni kalau kita buat dua ni, beruntung ke masih rugi? Dah untung ke masih rugi? Belum tentu lagi. Sebab tu tak untung lagi ni. Lepas ayat ni kan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, berhenti tak? Berhenti sampai ayat ni tak? Sekarang ni kita dah faham. Ini tuntutan kena ilmu, baru kita boleh faham makna iman dan amal soleh kan? Betul tak? Betul, Allah bagi tuntutan ketiga wajib buat. Apa dia? Wa tawasau bil haq. Nampak tak? Kalau tidak masih rugi. Jadi kena buat apa sekarang yang ketiga? Ni yang paling berat sikit ni. Yang ketiga apa dia? Iman, amal, lagi dakwah. Menyampaikan apa? Hak apa? Hak ni apa? Kebenaran ni milik siapa? Milik Allah. Datang dari siapa? Jadi kerja kita sampai ke kebenaran, sampai orang tak ragu-ragu dah dengan kebenaran disampaikan. Ada ayat dia tak? Ada lah, tapi mana ayat dia? Surah 2 ayat 147. Buka dulu surah 2 147. Ya. Dakwah inilah kerja besar. Sikit je saya sentuh kat sini sebelum kita berhenti ya. Apa dia ayat dia? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi pertama yang menyampaikan sendiri jangan ragu dulu. Sebab itulah kita kena mantapkan ilmu kita. Baru kita boleh macam mana kita nak sampaikan? Kita pun tak tahu. MLM pun kena, boleh tak? Kena jumpa siapa dia punya? Kan? Kononnya kena buat meeting dulu kan, kena pergi mana? Betul. MLM tu, siapa pernah buat? Lazor ke apa? Kena jumpa dia punya line, apa dia? Line atas punya panggil apa? Upline dulu kena ajar dulu. Mana boleh dia tak bagi kita nak terus ni, kan? Dia dulu jumpa upline, dia buat meeting dulu. Padahal apa benda je peranan tu. Oi, tak boleh, nanti salah nanti. Kena tu. Tiba-tiba nak dakwah ni, hak yang paling mahal ni, apa? Boleh tak? Sebab itulah kita punya usaha terbantut. Sebab akhirnya apa? Sebab kita tak kuasai ini sendiri. Kita sendiri ragu-ragu dengan dia. Sebab tu kebenaran datang dari siapa? Allah. Manusia apa? Inilah dia. Yang hanya nyata depan kita ini. Wahyu yang Nabi dah sampaikan. Maka sekarang, fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu dengannya dan
menyampaikan. Ini juga termasuk sunnah Nabi ni. Ini sunnah Nabi. Tu bukan surah 12. Surah 12. Ayat 108. Itu tutup dengan surah ni. Surah 12. Satu lagi surah nanti. Tak apa. Surah 12 dulu. Ayat 108. Surah Yusuf. Jadi inilah jalan Nabi. Okey. Jumpa muka surat 248. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dikatakanlah, wahai Muhammad, inilah jalan aku. Setelah habis kisah Nabi Yusuf ni kisah perjalanan dia sebenarnya dia dakwah ni. Kan? Cara dakwah dia dakwah bil lisan dengan hal. Dalam penjara dia dakwah dengan lisan, tengok. Sempat lagi dia berdakwah ketika di penjara, dan dengan tindakan dia akhirnya apa? Satu negeri itu makmur dan dia jadi apa? Pemimpin negeri itu dalam tuntutan syariat yang benar ni. Hebat masa ni, zaman Nabi Yusuf. Jadi, qul hadhihi sabili. Bagaimana Nabi Yusuf akhirnya ada sebuah negara Islam di bawah pimpinan dia kan. Begitulah Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad ni, pelajaran kat ayat ni juga. Inilah jalan Nabi sedang usaha untuk akhirnya berjaya tak? Berjaya. Madinah dan menguasai balik, buka balik Mekah tu. Begitulah. Jadi inilah jalan aku. Apa jalan dia? Ad'u ila Allah. Apa dia? Aku berjuang, ad'u apa? Dakwah, ad'u berdakwah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Jadi kalau senyap je Nabi tak apa-apa, agak-agak berlaku tak? Madinah tu terbina. Ada tak? Tak adalah. Nabi buat seorang-seorang lah, zikir dalam gua tu, duduk je lah. Habis lah. Macam tu je lah. Tapi Nabi aktif menyampaikan. Itulah. Faham? Jadi inilah jalan aku mengajak manusia kepada Allah. Akhirnya berubah landscape yang hitam tadi tu, kegelapan, akhirnya menjadi cahaya di merata-rata. Faham tak? Itulah kerjanya. Dan ala basirah, di atas basirah yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi ni. Dan bukan Nabi seorang ke boleh buat? Tengok Nabi kata apa ni? Aku wa manittaba'ani. Dan orang-orang yang ikut aku. Siapa yang orang-orang ikut Nabi? Buat benda yang sama lah ni. Siapa? Nah, sahabat-sahabat Nabi bekerjasama dengan buat benda yang sama. Jadi kalau seorang aja buat, tak jalan. Tapi kalau ramai-ramai buat, baru jalan. Okey? Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Jadi dakwah hari ini menyampaikan Quran ada satu jihad sebagaimana yang berlaku juga pada Nabi. Tutup satu lagi ayat surah 25 ayat 52 sebagai penutup. Kita buka surah 25 ayat 52. Kita tinggal satu lagi tajuk lah nanti, sabar. Okey. Dalam surah Al-Asr ni ada satu lagi tajuk, iaitu sabar yang last sekali. Wa tawasau bis-sabr, kita belum bincang lagi. Surah 25 hari ni, yang last, ayat 52.
A'udzubillah. Dah. Ayat 364, muka surat 364. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il kafirin. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Cuba terjemahkan. Apa dia? Mana dia? Janganlah engkau taati orang-orang kafir nak apa? Tadi kita baca dah ayat sebelum tadi. Ni orang kafir. Orang kafir dia di dunia kan. Dan Nabi sampaikan Quran untuk keluarkan manusia daripada zulmat kepada nur. Tapi mereka buat apa? Halang daripada jalan. Allah dan buat jalan Allah tu bengkok. Mereka tak nak Quran ni sampai. Faham? Jadi sekarang ni tiba-tiba kita pun terikut. Tak buat juga. Kita biarkan halangan tu berlaku. Jadi kita secara tak langsung sedang bersekongkol dengan cita-cita siapa tu? Memang cita-cita dia nak bagi Quran ni tak ada dalam jiwa manusia dah. Jadi kita pun biarkan benda tu. Maknanya kita ni jadi apa? Share partner yang sama je lah. Yang merealisasikan cita-cita dia lah. Perasan ke tak? Dan kita pun tak dakwah, tak sampaikan, tak bimbang, tak tengok orang tak faham. Kita pun tak ada buat apa-apa. Sama lah. Jadi kita kena, sebab tu Allah katakan Nabi, jangan engkau ikut apa yang mereka nak. Jangan taati orang-orang ingkar. Mereka katalah yasma'u Quran. Jangan. Kita pun biarkan tak dengar Quran. Kan? Ada ayat kan? Jangan dengar Quran. Kita pun memang biar. Kita sendiri tak dengar. Dan anak-anak semua tak dengar. Dan langsung tak dengar dah. Sama tak tu? Kita sedang taat ke tak? Kita sedang taat orang kafir ke tak sebenarnya? Taat lah tu. Allah katakan Nabi dalam ini, la tuti'il kafirin. Jangan engkau taat cita-cita dia tu. Memang dia nak tu. Kita pun okey je. Ikut je. Dan Allah kata apa? Wajahiduhum bihi. Terjemahkan. Terjemahkan dalam ayat tu. Dan berjuanglah. Kena baca terjemah. Kalau saya tak nampak, tengok terjemah dia kata apa. Berjuanglah terhadap mereka dengan clear tak tu? Berjuang, kita nak berjuang agama dengan apa? Ya, sampaikan. Itulah perjuangan kita. Tak payah mimpi nak pergi perang dulu ni. Perang yang ni pun tak selesai lagi ni. Ajar Quran, sampaikan. Itulah perjuangan dia. Bihi tu, hi tu rujuk pada Quran tu. Faham? Dengannya. Inilah kekuatan dan senjata hebat kita sebenarnya. Kat sini tempat dia. Faham? Dan Allah kata perjuangan ni perjuangan kecil ke perjuangan apa? Cuba tengok ayat tu. Jihadan kabira. Berjuanglah kamu semua menyampaikan Quran ni. Jangan ikut mereka. Memang tak nak sampai ni. Dengan Quran ni. Dan ini merupakan perjuangan yang amat. Ya, inilah dakwah. Inilah orang jalan untuk mencapai menjadi golongan yang beruntung. Faham tak? InsyaAllah. Boleh Dan semua nanti ada satu lagi yang diperlukan. Tak mampu kita buat melainkan ada yang Yang keempat. Apa dia? Watawasau bis sabr. Last sekali. Itu kunci dia. Kalau tak ada ni, yang lain tak dapat jalan juga. Nanti kita bincang pada minggu yang akan datang tentang sabar insyaAllah. Sampai sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.